Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin, nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini 28 Syaban 1442 kita dapat teruskan pengajian kita dalam tafsir surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi surah yang ke-18 di dalam juzuk yang ke-16. Sambungan kita pada kali ini kisah Zulqarnain. Zulqarnain. Kita akan kenal siapa dia Zulqarnain, apa keperanan dia, bagaimana gaya pentadbiran dia. Surah ini bermula daripada ayat 83. Ayat 83 surah Al-Kahfi. Jemaah yang pegang tafsir pimpinan Ar-Rahman, muka surat 604. Muka surat 604 itu dia panggil muka surat dia. Baik, kita baca beberapa ayat, kemudian kita pergi kepada penjelasannya insya-Allah. Tengok ayat 83. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. Setakat itu dulu. Kita pergi semula kepada ayat kita. Wa yas'alunaka 'an dzil qarnain. Tengok terjemahan. Dan mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenai Zulqarnain. Zulqarnain dalam Quran dengan qaf. Kita tulis kurumi Zulkarnain, bukan karnain, qar. Zulqarnain. Zulqarnain. Tengok nota di bawah. Nota di bawah kata apa? Yang bertanya, ini jelas. Nota 762 dalam pimpinan. Siapa dia yang bertanya tu? Yas'alunaka. Siapa yang tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yang bertanya ialah kaum musyrik Arab. Buat Arab, buat kafir Mekah ni pergi tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, buat Quraisy ditanya dengan suruhan daripada kaum Yahudi kerana hendak menguji kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia pergi tanya. Sebab apa tanya? Sebab dia nak uji Nabi ni betul ke tidak.
Sebabnya Yahudi dia tahu cerita-cerita ini dalam kitab dia, dalam kitab Taurat. Oleh kerana dia tahu, dia kata kalau betul Muhammad ni Nabi, dia boleh jawab. Bila pergi tanya, Nabi jawab. Tapi Yahudi ni kona pula, dia panggil putar pula, tak mau terima. Kita kata jangan, jangan. Kalau dah tahu kebenaran, tahu benda benar, kenapa tak mau? Itulah jadi masalah kita. Itu masalah kita, tahu tak mau ikut. Ini satu penyakit yang berat. Baik, kita masih lagi dalam nota pimpinan. Baguslah kita. Siapa dia Zulkarnain? Tanda ni, siapa Zulkarnain? Dan bila zaman dia? Tidak diterangkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Quran bukan kitab novel, bukan buku cerita. Quran ni kitab hidayah. Kerana yang penting ialah pengajaran yang baik yang terdapat dalam kisah Zulkarnain. Itu yang penting. Apa yang kita dapat, pengajaran daripada kisah Zulkarnain, bukan nak dengar cerita saja. Zulkarnain ni hebat, Zulkarnain kuat, Zulkarnain gagah. Habis berhenti setakat tu, kita kata tak. Baik. Ayat-ayat yang berikutnya menerangkan bahawa Zulkarnain ialah seorang raja yang beriman, lagi saleh. Dia ini pemerintah yang adil, yang saleh, yang telah dikurniakan oleh Allah Azza wa Jalla memegang kuasa pemerintahan di bumi dan diberi berbagai-bagai kemudahan untuk memerintah dengan adilnya. Itu satu sebab Allah nak cerita kepada kita seorang pemimpin yang adil. Kerana itu para jemaah sekalian, dalam ayat yang lepas kita dah selesai daripada kisah Nabi Musa dengan Khadir alaihi wassalam yang telah mengembara untuk mencari ilmu. Kisah Zulkarnain ini pula kisah pengembaraan timur barat untuk apa? Li talabil jihad, untuk berjihad, menegakkan yang hak, menegakkan perjalanan agama. Maka kita mengatakan bahawa dalam kita berjuang atas dunia ini tak cukup dengan sebelah. Saya sudah berjuang dalam menuntut ilmu, tapi dalam beramal dengan ilmu, dalam kerja menegakkan agama, menegakkan syariat, kita kata lembek lah. Tengok Allah sebut Musa diikuti dengan siapa? Dengan Zulkarnain, man tafal arda li talabil jihad. Tapi kenapa Allah Ta'ala mula dengan cerita Musa dulu, cerita tuntut ilmu dulu? Kata di ulama, qaddamal ula isyaratan ila uluwi darajatil ilm. Dia mula dengan ujian dalam ilmu dulu, sebab ilmu lebih tinggi darjat dia daripada kerja lain. Kerana dengan ilmu lah menjadi punca asas kebahagiaan seorang manusia di dunia dan juga di akhirat, dan juga qiwam kulli amri, mana tertegaknya segala benda ni dengan ilmu. Jadi Zulkarnain tak boleh nak bina tembok, tak boleh nak mentadbir, tak boleh nak memerintah dengan tanpa ilmu. Tidak mungkin Zulkarnain mampu untuk melakukan tugas-tugas yang besar yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada dia. Maka kita mengatakan itulah tanggungjawab besar yang Allah anugerahkan kepada siapa? Kepada Zulkarnain. Maka pentadbiran dia berasaskan ilmu. Itu dia panggil hikmah. Kenapa dimula dengan Musa penuntut ilmu, barulah mari talabul jihad, menegakkan syariat, menegakkan kebenaran sebagaimana yang berlaku kepada, yang telah berlaku pada siapa? Zulkarnain. Baik, para pelajar sekalian, tanda betul-betul. Maka kita dah tahu dah kisah cerita ini soalan daripada Quraisy. Berdasarkan kepada siapa? Berdasarkan kepada arahan ataupun tip yang diberi oleh Yahudi kepada mereka.
Apa yang ditanya? Dia tanya tentang seorang laki-laki daripada pembesar dunia ini, dikenali dengan nama Zulqarnain. Sebab cerita dia tersembunyi, khafiyatun. Satu, secara umum je cerita dia, tidak detail. Maka mereka minta dengan Nabi supaya sallallahu alaihi wasallam supaya ceritakan dia. Allah Azza wa Jalla izinkan kepada Nabi untuk menceritakan, untuk mengambil pengajaran betapa ada atas dunia ini pemerintah yang besar, pemimpin yang baik, yang menjaga kemaslahatan manusia. Baik, kita pergi kepada sababut tasmiyah. Biasa dengarkan Zulqarnain. Biasa. Kenapa nama dia Zulqarnain? Nah, kita beramai di kalangan kita ni orang nama Zulqarnain. Cuba angkat tangan, berapa orang Zulqarnain sini? Dia tak ada, dia kata tak ada Zulqarnain, kita ada Zulkarnain, bukan Karnain, qa dengan q. Q, qaf, Zulqarnain. Baik, kita tengok. Kata Syekh Al-Biqai dalam Nazmud Durar, Al-Biqai itu nama seorang ulama ni, dia ada kitab nama dia Nazmud Durar. Kitab dia ni dia tulis tentang tanasub, apa ni, munasabah. Kenapa ayat dia di sini, kenapa di sini? Oh, menarik. Kalau orang boleh baca Arab, kena cari kitab Al-Biqai ini. Biqai kata dinamakan Zulqarnain. Tengok dalam kitab kita dulu, tafsir kata Zulqarnain ialah gelarannya, artinya yang mempunyai dua tanduk. Dia kata orang ada dua tanduk. Siapa dia ada Zulqarnain, dia ada dua tanduk. Yang melambangkan bahawa kekuasaannya meliputi negeri-negeri di timur dan di barat. Zulqarnain dia boleh pergi timur, boleh pergi barat. Hebat dia. Jadi Biqai kata Sumya dinamakan dengan pemilik dua tanduk ni. Kenapa? Tanda. Yang pertama, ini berdasarkan dari Biqai. Yang pertama, Sumya li syaja'atihi, kerana dia terlalu berani. Satu. Yang kedua, li bulughihi qarnai, kerana dia boleh pergi sampai ke tempat maghrib asy-syams, tempat matahari jatuh dan tempat matahari naik. Mana dia boleh pergi ke timur barat. Dua. Sebab yang ketiga, linqiradi qarnaini minan nas fi zamanihi, kerana tak habis dua kurun manusia pada zaman dia. Mana lama di Zulqarnain ini punya, sampai dua kurun manusia hilang. Yang keempat, lianna lahu kana dhafiratan min asy-sya'r, katanya dia ada dua jambu ni, dua ikatan rambut. Mana rambut dia ikat dua belakang, jadi macam ada dua tanduk. Sebab yang ketiga, litajihi qarnan, mana di taj ni orang panggil apa ni, topi dia tu ada dua tanduk. Wallahu a'lam. Pada tu dalam Nazmud Durar dia kata au itu maknanya atau. Itu semua tu kata-kata orang. Wallahu a'lam. Yang pentingnya Allah sendiri namakan dia Zulqarnain, orang yang punya dua tanduk. Habis cerita kita. Kata di Abu Su'ud kata apa? Ukhtulifa fi nubuwwatihi. Ulama berbeza tentang adakah dia nabi atau tidak. Semuanya ittifaq mengatakan dia Islam. Zulqarnain ini Muslim, pemerintah Muslim. Wasahih, pendapat yang sahih, ini pendapat Abu Su'ud kata, menterjihkan bahawa annahu ma kana nabiyyan, dia bukan nabi, wala malakan, bukan malaikat, wa inna ma kana malikan salihan adilan, raja yang soleh yang adil. Itu Zulqarnain. Seorang lagi penganalisa, Ibnul Qayyim, dalam kitabnya Ighathatul Lahfan mengatakan bahawa Zulqarnain ini bukan Iskandar Al-Maqduni.
Iskandar Makedoni itu anak Philips. Dia bukan Iskandar Zulkarnain. Berbeza sangat dua tu. Iskandar Zulkarnain yang Allah ceritakan dalam Quran yang kita duk baca ni, di antara beza di antara mereka jauh jarak. Qurun kathirah. Maknanya jarak dia punya tempoh masa tu jauh. Bukan sekali. Dan berbeza dari sudut akidah. Zulkarnain kita rajulan salihan muwahhidan. Laki-laki yang soleh, yang ahli tauhid, yang beriman dengan Allah, malaikat, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya dari akhirat. Dan dia yang telah berperang untuk membebaskan manusia daripada sembah berhala. Dia punya perjalanan dari kerajaan dia sampai ke timur dengan ke barat. Dia yang akan membina tembok yang memisahkan di antara manusia dengan Ya'juj wa Ma'juj yang kacau itu. Adapun Iskandar Al-Makedoni, Iskandar Makedonia, musyrikan, syirik, ya'budul asnam, penyembah berhala. Ingatlah, itu beza di antara dua Iskandar. Ada setengah orang ni Iskandar dia tukar Iskandar Zulkarnain dengan Iskandar Makedoni. Kita kata Makedoni itu kafir, Iskandar kita Zulkarnain ini Muslim. Alhamdulillah. Baik, tak ada habis cerita kita hari ni kan. Itu baru mukaddimah tentang siapa? Tentang Zulkarnain. Baik, kita pergi pada ayat. Ayat wa yas'alunaka 'an dzil qarnain qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Bila dia tanya, Allah turunkan wahyu, qul, katakanlah ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa'atlu 'alaikum minhu dzikra, aku akan bacakan kepada kamu wahyu dari Allah yang mungkin sedikit tentang perihalnya. Jadi mungkin Allah kata aku bagilah maklumat sedikit, bukan detail, untuk mengambil pengajaran bahawa dalam ujian kekuasaan itu besar. Apa dia? Inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadanya kekuasaan memerintah di bumi, dan kami beri kepadanya jalan bagi menjayakan tiap-tiap sesuatu yang diperlukannya. Sababa itu dia mana? Banyak mana sababa ni tuan-tuan, para pelajar sekalian. Sababa dengan mana tariqan wa maslakan, jalan, lorong yang kita berjalan boleh juga. Sababa dengan mana? Tali pun boleh. Sababa menjadi sebab, itu sebab. Baik, tengok nota di bawah 763 kata, mulai ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan perihal Zulkarnain. Ia diberi kuasa pemerintahan dan segala kemudahan, meliputi kekayaan dan kekuatan tentera untuk menjayakan segala yang hendak dilakukannya. Maknanya Allah Ta'ala buka lorong-lorong kelengkapan setakat mana yang dia perlu diberi kepada dia. Masya Allah. Ya, Allah Ta'ala beri kuasa kepada dia. Zikra, dalam ayat kata zikra kan, zikra dengan makna kafian, satu maklumat yang cukup, kelengkapan yang lengkap sebagai suatu kerajaan yang besar. Kerajaan yang besar. Itu dia panggil Zulkarnain, seorang yang punya kedudukan yang tinggi. Baik, ayat 85, fa'atba'a sababa, lalu ia menurut jalan yang menyampaikan kepada maksudnya. Jadi Allah Ta'ala beri pada segala benda mekanisme yang boleh membolehkan dia melaksanakan tugasnya dengan baik. Apa dia Tuhan bagi? Ilmu, kudrat dan alat, sehingga dia boleh pergi kepada benua yang jauh. Dia boleh mengalahkan musuh-musuh dia
dan dia boleh berkuasa di atas muka bumi. Allahu Akbar. Maknanya kata ulama, min kulli syai', semua benda Tuhan bagi, ma yahtaju ilaihi, apa yang dia perlukan dalam kerajaan ni. Bukan semua benda macam itu yang menguasai semua benda ni Allah. Sebab itulah kata di para ulama, setiap benda tu kita bercakap mengikut siyak. Kan dalam cerita sahabat, tudammiru kulli syai', Allah kata aku hancurkan segala benda. Ada juga para pendakwah ni dia guna ayat ni kul, bukan menunjukkan semua, menunjukkan sebahagian, untuk dia nak mempertahankan bahawa hadis wa kullu bid'atin, semua setiap bid'ah tu tidak semua. Jadi kita kata kita kena tengok setiap siap bahasa tu, tengok tempat perbincangan. Jadi kita bicara tentang kaum Sabak, kenapa kita nak pergi hancurkan langit dengan buminya? Itu kita kata janganlah lebih-lebih sangat di dalam nak mentakwilkan perkara semata-mata untuk menegakkan hujah kita. Baik para pelajar sekalian, fa'atba'a sababa, segala benda ikut sebab. Mana ikut sebab apa yang terjadi? Kita pergi kepada ayat 86. Hatta idza balagha maghribasy syamsi wajadaha taghrubu fi 'ainin hami'ah, sehingga apabila ia sampai di daerah matahari terbenam, mana dia pergi ujung tu nampak tempat jatuh matahari, ia mendapatinya terbenam di sebuah mata air yang hitam berlumpur. Macam mana ni? Tengok nota di bawah 764. Yakni setelah ia sampai di sebuah negeri yang terletak di tepi lautan di bahagian barat dunia, ia dapati matahari seolah-olah. Tengok ayat ini dia panggil seolah-olah. Apa makna seolah-olah? Terbenam dalam laut hitam itu. Kita macam tu juga kalau kita duduk tepi laut, kita nampak macam matahari itu jatuh dalam laut, kan? Jatuh dalam laut. Boom. Jadi Zulkarnain bila sampai ke sempadan negeri, taghrubu fi ainin hami'ah. Ainin hami'ah ni dia terjemah apa tadi? Ainin hami'ah, terbenam dalam mata air yang hitam berlumpur. Jadi pasal itulah ulama kira dia kata hami'ah, maknanya mata air yang tin aswad, tanah dia hitam berlumpur. Ada kira hamiyah dengan makna mata air yang air dia panas. Air dia panas. Itu yang disebut oleh para ulama bahawa Zulkarnain berjalan sampai di tempat yang mungkin di atas bumi yang kering. Dia jalan atas bumi yang kering. Dari sudut baratnya dia tengok pada pandangan mata, taghrubu fi ainin hami'ah, pada pandangan mata kita macam matahari itu terbenam dalam lumpur ataupun jatuh dalam laut. Itu mata kita. Sebab itulah kita kata bila kita duduk di tepi laut, kita nampak ni kaki langit. Kita nampak macam langit tu turun ujung kaki langit. Tapi kalau kita berjalan lagi dalam laut 3 hari 3 malam tak jumpa kaki langit. Itu dia panggil pandangan mata. Pandangan mata. Bila sampai di sana, dia jumpa benda pelik. Wa wajada 'indaha qauma, dan ia dapati di sisinya, di kampung itu, tempat dia sampai itu, suatu kaum yang kafir. Ada orang kafir situ. Habis apa tindakan Zulkarnain nak buat kepada orang kafir ni? Mana dia akan berdakwah, ajak dia orang masuk Islam. Itu kerja pendakwah. Tengok ayat 86. Qulna ya dzal qarnain imma an tu'adziba wa imma an
tattakhidha fihim husna. Bila sampai di situ, qulna, kami kata kepada Zulqarnain, Zulqarnain, dengan mengilhamkan kepadanya, mana Allah Ta'ala ilham kepada Zulqarnain, wahai Zulqarnain, pilihlah, sama ada engkau hendak menyaksa mereka atau engkau bertindak secara baik terhadap mereka. Tengok keadaan lah. Mana kalau dia lawan, kita ajak dia baik-baik, kan? Kalau kita ajak dia secara dakwah dengan tenang-tenang, harmoni, tapi dia nak lawan juga, apa jadi? Maka imma an tu'azib, mu kena lawan dia, bunuh mereka yang lawan. Tapi kalau mereka menerima, wa imma an tattakhidha fihim husna, kita kena buat baik. Allahu Akbar. Tengok nota di bawah, nota 765. Yakni Allah Subhanahu wa taala ilhamkan kepada Zulqarnain supaya ia bertindak kepada mereka menurut kebijaksanaannya. Sama ada ia hendak memerangi mereka atau memaafkan mereka serta diberi bimbingan ke jalan agama yang baik. Jadi kita tengok keadaan lah. Tengok keadaan. Karena Zulqarnain dia ada dua pilihan, dua option di sini. Sama ada dia lawan mereka ataupun dia buat baik mereka. Maka kata di para ulama, sama ada dia tu'azib, mana azab di sini, iaitulah dia lawan. Orang-orang yang lawan dia kena tawan ataupun kena bunuh dan sebagainya. Itu biasa di dalam peperangan. Sebab tu dalam Islam ni dia tak mula dengan perang, saudara-saudara. Dia mula dengan apa? Dia mula dengan dakwah. Mula-mula tentera Islam sampai, kita kena berunding dulu dengan pemimpin di tempat itu. Kami datang ni bawa Islam. Kalau kamu terima, aslim taslam. Mu terima, mu selamat. Baik. Mereka kata, kita tak mau terima. Tak mau? Tak. Boleh? Kamu kekal dengan agama kamu, tetapi kamu kena duduk di bawah pemerintahan Islam, di bawah kuasa besar Islam. Nak? Tak nak. Mau lawan? Lawan. Bila dia nak lawan, maka pada ketika itu diberi tempoh selama 3 hari untuk membuat persiapan. Lawan. Bila berlawan, tak tahu siapa menang. Mungkin dia menang, mungkin kita menang. Kalau kita Islam menang, ketika itulah mereka akan jadi yang dibunuh, terbunuhlah. Yang masih hidup akan menjadi tawanan. Jangan kata Islam ni mula dengan ganas. Kita pergi dengan baik, bincang baik-baik, berunding, mesyuarat, bagi tawaran. Nak lawan juga, apa boleh buat? Kamu yang pilih jalan yang salah. Maka dua saja. Sama ada dia berlawan, wa imma an tattakhidha fihim husna, ataupun mau buat baik kepada mereka. Kata di ulama, yakni bila mereka kalah, tawanan-tawanan tadi jangan dibunuh mereka, bahkan diajar mereka, dakwah mereka supaya mereka masuk Islam. Itu hijab Islam. Jadi alhamdulillah, ada kata dimaafkan. Semua itu husna. Dengan terjemahan, boleh kita dakwah mereka, kita didik mereka, kita bimbing mereka, ataupun kita lepaskan. Itu dia panggil al-afu was-saf. Boleh belaka. Yang pentingnya Allah Ta'ala bagi kepada Zulqarnain kuasa memilih. Nak buat tindakan, pilih tindakan yang baik supaya tidak merugikan mana-mana pihak. Allahu Akbar. Baiklah. Apa respon Zulqarnain daripada arahan ataupun ilham yang Allah Ta'ala beri kepada dia? Tengok ayat 87. Qala amma man zalama fasawfa nu'adzibuhu thumma yuraddu ila rabbih
fayu'adzibuhu 'adzaban nukra. Allahu akbar. Qala Zulqarnain. Zulqarnain pun jawab. Sama ada Zulqarnain ini kata kepada ahli-ahli mesyuarat dia, tentera-tentera dia, ataupun apa saja, qala, berkata ia, ai qala Zulqarnain. Zulqarnain jawab, adapun orang yang melakukan kezaliman, kufur, derhaka, maka kami akan menyeksakannya. Ini betul lah tu. Dia kafir, dia lawan. Kalau kafir tunduk kepada pemerintahan, tidak jadi masalah. Masalahnya kafir lawan, derhaka. Kemudian ia dikembalikan kepada Tuhannya, mana dia mati, lalu diazabkan dengan azab seksa yang seburuk-buruknya. Oleh kerana mengkafir, kamu tak dengar kata, kamu akan diseksa, diazab dengan seburuk-buruknya, makna azab neraka, wal-iyazu billah. Atas dunia ni sikit je mati je, tapi azab yang berat di mana? Di akhirat esok yang tidak ada tempoh, tidak ada pengurangan, tidak ada siapa yang boleh bantu. Itu yang kita bimbang, yang kita takut para jemaah sekalian. Baik, itu kumpulan yang pertama. Zulqarnain kata, orang yang lawan aku, mereka terimalah padanya. Baik, ayat 88. Wa amma man amana wa amila salihan falahu jazaa'anil husna wa sanaqulu lahu min amrina yusra. Dan adapun orang yang beriman, wa amma man amana ba'da kufri, maknanya dia masuk Islam, beriman dan melakukan amal ketaatan, amal soleh, ikut arahan Nabi, belajar betul-betul taat kepada Allah wahdahu la syarikalah, mengesahkan Allah tidak ada sekutu baginya. Apa dia dapat? Maka baginya balasan yang sebaik-baiknya di akhirat, iaitulah syurga. Orang ni dapat syurga. Wa sanaqulu lahu min amrina yusra, dan kami akan perintahkan kepadanya perintah-perintah kami yang tidak memberati. Maknanya hukum dunia, kalau dia beriman, di akhirat Allah bagi di syurga. Di atas dunia pun kami ajar mereka, didik mereka dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik, nuhsinu ilaihi, kita akan buat baik kepada orang ini. Allahu akbar. Itu kata Zulqarnain. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, kita jangan nampak pemimpin Islam ini nampak ganas, nampak tegas, tapi mereka mempunyai ihsan yang tinggi kepada orang-orang yang di bawah dia. Sebab apa ihsan? Mereka nak melaksanakan ajaran Islam yang memangnya baik. Kita pergi kepada ayat 89. Summa atba'a sababa, kemudian ia berpatah balik menurut jalan yang lain. Mana tadi dia pergi sampai ke jatuh matahari, bukan ke matahari, tempatnya matahari jatuh besar. Mana tempat ujung dunia je dia sampai itu, matahari jatuh situ. Besok dia yutan balik tempat matahari naik pula. Itu kajian dia besar. Dia pergi mari tertuaf, mengembara di atas muka bumi. Ayat 90. Hatta idza balagha matli'ash syams wajadaha tatlu'u ala qaumin lam naj'al lahum min duniha sitra. Sehingga apabila ia sampai di daerah matahari terbit, dia pusing balik, dia mari kepada jihatus syarq, tempat matahari terbit pula. Di bumi, tempat matahari naik, apa dia dapat? Fawajada asy-syams, ia mendapati terbitnya matahari
kepada suatu kaum yang kami tidak menjadikan bagi mereka sebarang perlindungan daripadanya. Apa dia ni? Tak ada perlindungan macam mana? Tengok nota di bawah 766 kata, setelah Zulkarnain menuju ke timur dan sampai di sebuah negeri di daerah matahari terbit, ia dapati penduduknya hidup secara liar. Penduduk dia hidup cara apa? Cara liar. Mana tak ada tamadun orang sini, tak ada tamadun. Dan tidak ada sebarang bangunan di situ yang melindungi dari panas matahari. Mereka hanya tinggal dalam gua. Gua ni dia panggil gua macam Tarzan. Duduk dalam gua, tak ada rumah. Tarzan Allahu Akbar. Jadi dia jumpa, katanya tak ada tempat berlindung daripada panas. Tak ada bukit atau pokok atau binaan, tidak ada. Wallahu a'lam macam mana. Katanya kerana mereka ini hidup secara liar, hamajiyah, dia panggil tawahus. Hidup lagu tu ya bobok dia tu. Tak ada tamadun ataupun memang matahari hidup. Kawasan dia ni kawasan matahari cerah sama. Malam tu sekejap-sekejap ya. Allahu Akbar. Ada setengah ulama kata, qala ba'du ulama, bukan sakat tak ada bayang teduh, laisa alaihim siyab. Baju pun tak pakai apa ni. Dia pakai cawak. La ilaha illallah. Itu yang pentingnya Zulkarnain ni jumpa manusia pelik di sini. Manusia pelik. Tak ada pakaian, tak ada rumah, tak ada perlindungan, tak ada apa. Apa dia buat kepada puak-puak ni? Kadzalika wa qad ahatna bima ladaihi khubra. Kadzalik, demikianlah halnya. Apa halnya pula? Tengok nota di bawah. Yakni demikianlah hal Zulkarnain. Ia bertindak kepada penduduk daerah timur itu secara adil sebagaimana dilakukan kepada penduduk daerah barat. Walaupun puak ni hamajiyah, wahsyiyah, dia panggil tak ada tamadun, tapi Zulkarnain juga mendidik mereka sebagaimana yang dia buat kepada puak-puak di barat tadi. Itu dia panggil pemerintah yang adil. Jangan pilih-pilih. Ni kita dengan orang kapur berkasar, dengan orang pandai lembut-lembut lah. Kita sebagai pendidik, kita kena kena berlaku adil. Wa qad ahatna bima ladaihi khubra, dan sesungguhnya kami mengetahui secara meliputi akan segala yang ada padanya. Apa dia kata pula? Yakni segala apa yang dikuasainya. Jadi Zulkarnain ini Allah Ta'ala beri pada dia kuasa. Tuhan kata aku tahu semua apa yang dia buat. Mana dia duduk di bawah apa? Di bawah muraqabatillah. Kuasa Zulkarnain ini Allah kata aku tahu semua. Dia ada tentera yang ramai, dia ada harta yang banyak, wal alat, dan dia juga memiliki alat-alat, sebab-sebab yang begitu kuat. Falam yakhfa alaina syai'un min zalik. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahawa tidak ada benda yang tersembunyi daripada kekuatan Zulkarnain. Semua itu di bawah kuasa Allah. Di bawah kuasa apa? Di bawah kuasa Allah Azza wa Jalla. Baiklah para jemaah sekalian, kita tengok kepada beberapa faedah dari sudut tarbawiyah. Kita break sakat itu dulu. Sakat summa atba'a sababa, sebab kita akan sambung dalam siri yang akan datang tentang kisah Zulkarnain bertemu dengan Ya'juj wa Ma'juj. Sebelum itu, sebagai penamat, kita pergi kepada faedah. Ayat ini, ayat cerita Zulkarnain ini, ayat yang perlu kita ambil iktibar dengan perkara yang besar, sebab Allah Ta'ala sebut di sini tentang seorang tokoh kepimpinan dalam dunia yang berani, mempunyai kekuasaan, beriman, adil. Itu yang kita nak cari hari ini. Yang kita susah hari ini, ada orang berkuasa
Dianya Islam, mengucap 2 kalimah syahadah, tapi dalam penjara dia penuh dengan ulama-ulama Islam, penuh dengan para pendakwah dalam penjara. Dalam studio di tengah padang tempat negeri dia penuh dengan artis-artis yang bebas pergi ke sana kemari. Para pendakwah, para ulama disimpan dalam penjara, wal'iyazubillah. Ini ada. Ada juga pemerintah yang kafir, tidak beriman, negara dia tamadun hebat. Kita pun bangga kalau nak beli kereta Jepun. Ni barang ni buat Jepun ke China. Oh. Tapi apa boleh buat? Mereka tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kita nak satu kombinasi yang mantap, bahawa pemimpin kuasa besar, Muslim, mukmin, adil dalam pentadbiran dan tulus dalam segala kerja buat dia. Kita kata ini yang kita nak. Nah, inilah maka kita jadikan ikon ataupun Zulkarnain ini sebagai contoh pemimpin yang mempunyai keadilan, pemimpin yang orang panggil penguasa yang tidak lupa daratan. Baiklah, lengkaplah kita siri pengajaran dalam surah Al-Kahfi. Tapi cerita dia belum tamat lagi. InsyaAllah para pelajar, para jemaah sekalian, kita akan sambung kisah Zulkarnain bertemu dengan satu kaum yang takut pada Ya'juj wa Ma'juj dalam siri yang akan datang, insyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.